Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta alaina qadir. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bisu'in aw hikdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw syahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma asrif 'anna syururahum waj'al syururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa 'ibratan li ulil albab ya sami'ad du'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma ij'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Allahumma ansurna 'ala man 'adana. Allahumma 'alaika bizz-zalimin. Allahumma 'alaika bizz-zalimin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallama wa baraka 'ala 'abdika wa rasulika Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah dengan limpah kurnia daripada Allahu Jalla Jalaluh, boleh sama-sama kita berjumpa di dalam ruangan pengajian malam kita sebagai kebiasaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan kepada kita supaya kita dapat manfaat daripada isi kandungan apa yang ditunjuk hajar oleh para ulama kita di dalam pengajian anak-anak cucu kita di madrasah yang ada pada tempat kita ini. Ada ketinggalan sedikit daripada pengajian kita tentang matlamat mata pelajaran yang ke-15 ni. Sebagaimana kita berjanji semalam tu, kita nak mari tengok tentang al-hayatut tayyibah, hidupan yang bahagia. Hidup kita ni sebagai makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan, kemudian Tuhan bubuhkan sifat hidup tadi itu di dalam diri kita sebagai
asas hakikat benar boleh kita itu gunakan dia setelah daripada jasad kita itu bersifat dengan itu sifat. Maka hidup kita ni ya ada dua bahagian. Ada al-hayatus syaqawah, hidup yang jadi kecelakaan. Di sana ada hayatun tayyibah, hidup yang dapat kebahagiaan. Maka di antara dua hidup tu dinamakan hidup belaka. Sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama duduk di atas muka bumi dalam dunia ini. Akan tetapi di antara dua hidup itu adalah perbezaan yang jauh seperti langit dan bumi. Dan manusia tidak ada seorang pun yang dia itu nak kepada hidupan yang syaqawah, hidupan yang celaka, hidupan yang tidak ada bahagia. Cari sehabis-habis jalan untuk nak jumpa dengan hayatun tayyibah. Hayah mana hidupan yang bahagia, hidupan yang senang, hidupan yang tidak ada kesusahan. Maka kata para ulama kita, dia kata kullul insan, tiap-tiap manusia yang bernyawa, zakaran kana au unsa, tak kira lelaki maupun perempuan, yuridul hayatas sa'idah, dia nak kepada hidupan yang bahagia, hidupan yang ada kesenangan, awil hayatat tayyibah, ataupun hidupan yang bagus, hidupan yang tenangkan hati, tenangkan cara mikir, tenangkan tenaga, kuasa dan sebagainya. Di mana tu manusia tu duk cari nak tu? Fi hadhihi dunya, di dalam ini dunia. Kita hidup dunia sekarang ni, kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita daripada alam perut ibu kepada alam dunia. Dan kita tak akan sama sekali kembali kelik kepada alam ibu sampai ke bila-bila. Dan kita apabila berpaling daripada hidupan dunia ini menujukan kepada hidupan akhirat, kita tak akan kembali sama sekali dah mari nak duduk di dunia ni pula sekali lagi. Tak ada. Mana kata sekali belaka tu hawi. Maka kita nak guna hidup kita hak sekali ni macam mana? Matlamat kita nak cari hakikat hidup hayatun tayyibah, hayatun sa'idah, hidup yang bahagia, hidup yang senang, hidup yang sejuk hati, sejuk pandangan ni di mana? Maka bukan sekadar tu sahaja manusia nak kepada hidupan yang bahagia. Bahkan wa kadzalika fil akhirah. Demikian itu juga manusia itu angan harap angin nak kepada hidupan yang bahagia juga di hari akhirat. Maka sesungguhnya hidupan hari akhirat itu lebih hebat, lebih besar, lebih agung, lebih kekal, lebih baik daripada hidupan yang kita hidup sekarang. Akan tetapi kita nak lari tak lepas daripada hidupan dunia supaya nak pergi pada hidupan akhirat selalu. Tak. Inna ajalallahi la'at. Sesungguhnya catatan Allah, ajal Allah Subhanahu wa taala kepada kita lagi akan datang. La'atin. Ia akan datang. Datang itu la mahalah. Tidak ada mustahil. Tidak perkara itu tak jadi, tak berlaku. Akan tetapi, apakah yang kita itu nak bawa? Apakah yang kita itu nak sedia? Apakah yang kita itu nak
pakai selepas daripada kita ini hidup. Supaya juga kita kata, seorang manusia, apabila ia berkandung di dalam perut dia sebagai manusia juga, kalaulah dia manusia yang beragama dan manusia yang sebagai manusia sungguh, dia akan mempertahankan diri dia daripada makanan, minuman dan seratan nafas dia daripada perkara-perkara yang nak menjadikan sebab manusia yang ada di dalam perut dia sebagai anak dia tu nak jadi kemudaratan. Sedangkan dia tak tubik lagi mari kepada dunia. Tapi sedia dah untuk nak jadi sempurna manusia itu keluar tubik daripada alam dunia, kena cara di awal nu lagi, dalam perut nu lagi. Supaya gapo? Supaya nak tubiknya manusia itu sempurna mari kepada ini dunia. Begitu jugalah kalau kita perhati. Belum daripada kita nak pergi pada akhirat, pasti kita kena buat kira dah sini. Kena cara dah. Kena atur. Kena siap sedia. Di mana? Fi hadhil hayatid dunya. Pada ini dunia. Setelah daripada manusia itu duk cari dan nak kepada hidupan yang bagus, hidupan yang mulia tadi, datangnya Islam meletakkan cara kepada kita. Kerana manusia ni walaupun hanelai setara mana, sakit setara mana pun, ia berhajat kepada orang tunjuk hajar dia. Sehingga raja, sehingga pemimpin, sehingga siapa pun berhajat kepada orang yang tunjuk hajar dia. Kerana manusia adalah manusia tak sempurna. Bukan ilmu dia meliputi sekalian. Tak. Bukan kuasaan dia boleh mengatasi semua perkara. Tidak. Ia berhajat kepada bantuan-bantuan. Sama ada ilmu pengetahuan dan kekuatan. Semua itu manusia itu tidak terlepas dan tak boleh nak lari daripadanya sama sekali. Faqad wada'al Islamu syurutan. Maka sesungguhnya telah meletakkan oleh agama Islam mana dinus salam. Agama yang tidak ada di dalam itu kekacauan. Tidak ada di dalam itu kemusnahan. Tidak ada di dalam itu malaikat kesejahteraan sahaja. Sebab tu dinamakan dinul Islam, yakni dinus salam. Duk di mana cara mikir dia, gerak-geri dia dan keadaan dia sama sekali dia tak jadi menyakiti sama ada sesama manusia ataupun makhluk-makhluk yang lain daripada manusia. Islam mari bawa datang letakkan syurutan, akan syarat-syarat. Lil husul alaiha, supaya nak menghasilkan kita di atasnya. Nak bolehnya hidupan yang bahagia, hidupan yang tenang. Cuba kita mari tengok kata di dalam ajaran Islam yang kita duk menganut ni, yang kita duk pakai, yang kita duk berimej, yang kita itu duk bawa, dia letakkan, dia hajar, dia tunjuk, dia pimpin kita kepada ke mana arah. Ahammuha, hak pentingnya apa? Al-imanus sahih. Mula sekali kita kena beriman betul. Al-imanus sahih maknanya iman dengan Allah, dengan agama kita, dengan hari akhirat, mengikut wahyu Tuhan. Imanus sahih
yakni beriman serupa dengan Tuhan. Karena serupa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata. Lain daripada qawaid mana-mana pun yang main nak menyengahkan Alkitab was sunnah, Quran ataupun hadis, wajib kita sebagai orang Islam yang beriman kena menolakkan perkara itu tersebut. Walaupun nak keluar itu daripada siapa pun, tak kira. Kerana dalam agama kita yang besar sekali, yang hebat sekali, yang mulia sekali, itu Allah Ta'ala dan Rasul. Lain duduk bawah tu. Nak jadi imanus sahih, pasti kena beriman sebagaimana Allah Ta'ala raya, Rasulullah raya. Apabila kita menyelidiki di dalam Al-Quranul Karim, ia tak keluar tubik daripada apabila kita baca Al-Quran, baca syarahan ulama, kita dengar alim ulama kita mengajar kepada kita, beri keterangan kepada kita, tak lain tak bukan, ia duk royak gapo? Yang pertama duk royak kebesaran Allah Ta'ala, yang sakut paut dengan perbuatan Allah. Allah yang menjadi, Allah yang merazki, Allah yang menghidup, Allah yang memati, Allah yang kuasa, Allah yang kanak, Allah yang megah dan sebagainya daripada perkara-perkara yang sakut dengan Allah Ta'ala. Perkara yang sakut dengan Tuhan. Dengarlah daripada siapa dia mengajar pun. Kalau dia baca Quran, baca tafsir, baca hadis, baca syarah hadis, dia pergi kotak. Setelah daripada kita dengar hal Tuhan, kita dengar pula hal Tuhan nak daripada kita. Tuhan jadikan kita, Tuhan nak uji kita itu duk lagu mana, ibadat lagu mana, berimej lagu mana, balas budi klik kepada dia tu macam mana. Nampak tu tak? Kemudian duk tengok kepada perbuatan Tuhan, tengok kepada kejadian Tuhan. Ada satu lagi kita nak kenal Tuhan kita melalui nama-nama dia dan sifat-sifat kebesaran dia. Tak keluar tubik daripada tu. Siapa dia yang engkar perkara tersebut, seolah kata dia engkar akan Al-Quran kulluh, semua. Kerana Quran ambil di awal Fatihah hingga An-Nas, tak keluar daripada perkara yang tersebut. Wa imma perkara tu sakut paut dengan perbuatan Tuhan. Wa imma perkara tu sakut dengan perbuatan manusia. Wa imma sakut paut dengan kita nak kenal Tuhan dengan nama dia, doa hak nama dia, hak sifat dia. Banyak tu. Likunglah setara mana, pusinglah setara mana, ia akan klik kepada perkara tersebut. Inilah Al-Quranul Karim yang ada di tangan orang Islam kita. Seolah kata adanya asas dalam agama kita. Al-imanus sahih ni mana kita beriman sebagaimana Tuhan nak. Tuhan nak lagu mana daripada kita. Jangan seperti kata kita nak daripada Tuhan. Aku nak beriman gini denganmu ya Allah. Itu bukan. Kita nak tengok tu Tuhan nak gana, nak kita beriman dengan dia. Tuhan nak macam mana? Seolah kata kita ni hamba lah. Hamba ni kena turutnya tuan dia. Tuan nak macam mana? Kiri ke, kanan ke, belakang ke, depan ke, atas ke, bawah ke, macam mana nak? Maka imanus sahih, pegang supaya hak Tuhan. Pegang sebagaimana hak Rasul, okey. Nampak tu tak? Ni cara dia. Lain daripada ni, bukan. Tak ada pihak boleh jamin kepada kita. Tak ada pihak boleh nak balas budi kepada kita. Tak boleh. Semua itu berhajat kepada kita, gantung kepada Tuhan direct.
Sebab dalam masalah ikut Tuhan, ikut Nabi, bukan orang panggil taklid. Taklid ni makna kata kita ikut orang mana-mana lain pada Tuhan dan Rasul. Dengan tidak ada keterangan daripada Tuhan dan Rasul. Itu panggil taklid. Maka dalam masalah kita nak beriman dengan Tuhan jadi sah, kita ada bab tu. Ada apa kita ikut Tuhan, ikutnya Rasul, itu bukan daripada pintu taklid. Jalannya taklid, bahkan orang panggil jalanan kita ikut dan turut. Kerana apa? Kerana itu adalah dalil, wahyu, hak Tuhan. Apa nama? Tuhan itu suruh kita gantung. Sebab tu Tuhan kata, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Tengok. Tuhan sambungkan. "Famanittaba'a hudaya." Siapa dia yang turut akan hudaya. Apa mana hudaya? Mana hidayah aku. Pertunjuk aku. Wahyu Tuhan Quran, wahyu Tuhan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Alim ulama kita wajib kena baca Quran wi ummah, kena wajib baca hadis kepada ummah. Wa illa, kalau tidak, bukan ulama. Bukan orang yang memakai saka para warasatul anbiya. Karena tidak bawa saka langsung ni. Bagaimana nak ayat temung ni orang makan saka sedangkan tak ada bawa gapo? Tak boleh jadi. Lalu Tuhan ni ayat kata famanittaba'a hudaya fala yadhillu, maka orang itu tak sesat. Wala yashqa, dan tidak akan jadi celaka dalam hidup. Betul molek tak dengan hak Tuhan, hak ulama kita ayat ni? Al hayatut thayyibah, hidupan yang bahagia, hidupan as-sa'idah, hidupan yang mewah, hidupan yang ada ketenangan. Super. Anak lagu mana? Al-imanus sahih. Balas mana? Turut hak nak Tuhan nak lagu mana. Bukan makna kata apa kita nak beriman ni mana kita benar. Benar perkara yang ghaibiyah. Perkara yang gaib. Perkara yang gaib. Nampak je tak? Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam wafat kata wafat? Wafat dah. Kerana ada ajaran hak baru-baru ni Nabi kita tak wafat lagi. Nah, ada lagi sahabat-sahabat lain ni. Kerana dia boleh jumpa dengan Nabi direct. Nampak tu tak? Jumpa dengan Nabi direct. Masya Allah sungguh. Di Mesir pun ada juga sahabat sekarang. Di Yaman pun ada juga sahabat sekarang. Sebab tu di Jawi kita ni banyak tabi'in. Sebab apa? Sebab tabi'in ni orang jumpa dengan sahabat. Tu jadi, apa ajaran tu ajaran sesat. Ajaran yang tak betul benar. Daripada ajaran Allah Ta'ala dan ajaran Rasul. Sebab tu dia ayat kata, hamba tak pernah jumpa dengan Nabi. Bagaimana kalau kita nak memutuskan? Kata Nabi itu kata, boleh jadi orang tu dusta, boleh jadi orang ni dusta. Perawi-perawi hadis. Itu apa yang kata, tabi'in. Hak istilah baru ni lah. Ajaran baru ni, hak mari ke Jawi kita ni. Jadi kot tu. Nampak tu tak? Kita tak ajaran hak Islam, hak sebenar. Hak duk tinggal mari kepada kita. Apabila kita jamin, apabila kita pegang dengan dia, ya kita tak jadi menyeleweng. Al-Quran was sunnah. Bas. Cukup nanti. Sebab itulah Abdullah bin Abbas dia tafsir di dalam ayat famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Tuhan kata, Ibn Abbas kata dalam tafsir dia kata, Tuhan jamin bagi mereka yang berpegang kepada itu dasar. Nak pegang lagu mana? Dengar alim ulama kita. Dengar alim ulama kita. Apa nak tahu main lagu mana? Tak alim ulama tadi itu ia berpegang pada Alkitab dan Sunnah. Tak ada payah. Tak ada payah. Dengar dia baca dak Quran. Kemudian ada orang dogi kritik gapo hati hak ia baca Quran kepada kita. Tak ada gapo, hak terima jelah, tak panggil. Hak betul lah tu. Nampak tu tak? Abdullah bin Abbas kata, siapa dia pegang pada dua dasar itu, Tuhan dia akan selamat selama-lamanya. Jamin daripada Tuhan. Sebab tu tidak ada siapa duk pergi kecek lain daripada ajaran kita ni. Kata Quran apabila kita pegang dengan dia, hadis kita pegang dengan dia, membawa pada jadi panas, membawa pada jadi sesak, membawa jadi kufur, membawa jadi gitu, membawa jadi gini. Itu bukan qat'an, bukan ahli sunnah wal jamaah. Nampak tu tak? Ni cara dia.
Kita sebagai awamun nas kena khabar dah hari ni. Kena khabar. Tak khabar ni siaplah kita. Kenapa? Orang bawa kita pas ke mana tak tahu. Ni nak beriman hak sahih, tengok dalam Quran, tengok dalam hadis. Kita jauh daripada hari hak Nabi kita tinggal mari, jauh sangat. Jauh. Kita kata 40 tahun tu sejauh dah. Ni 1400 tahun lebih. Tak jauh. Jauh. Pada ada lagi ajaran hak benar, ada. Tapi kita ni terkadang berasa tak berapa mana dengan ajaran hak asal, hak ditinggal mari. Hak apa? Kerana kita ni kena orang pera mari. Tak ada duk mana dengan benda hak betul-betul, benar-benar tu. Orang pera lagu lain kita. Tarbiyah lagu lain. Rasa tak sedap mana apabila dengar wahyu ni, rasa tak berapa mana. Ini adalah perkara yang imanus sahih. Iman hak betul. Nah. Sebab tu lepas daripada Tuhan ayat famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, Tuhan waris selalu ayat. Walik ke alim ulama kita dah baca ayat tu. Ayat dalam surah Taha hak tu, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, tu je lah dah. Orang tak ada gatal dengan hak ning, tak gatal dengan hak ning. Hidup pe dia jadi dhanka. Punah hidup. Nampak tu tak? Tu jadi punah hidup. Tapi jangan ada dalam tu perkara-perkara yang kita itu tak tahulah. Nak ikut tadi tu, ikut orang tahu, ya tahulah. Jangan ikut orang pura-pura tahu. Nampak tu tak? Tu dia. Maka dalam masalah iman kita, mengikut ahli sunnati wal jamaah, yakni berdasar kita iaitu kepada kalam Allah Ta'ala, kepada kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat Al-Quranul Karim hak ada royak hak Tuhan lain daripada hak ditunjukkan oleh akal, itu dinamakan tepat kita panggil sifat ma'ani, itu kudrat, iradah, ilmu, hayat, sami', basar, kalam. 7 sifat tu lain daripada tu. Hak Tuhan menyifatkan diri dia, wajib kita beriman. Wajib beriman lagu mana? Wajib beriman dengan ayat tu, dengan maksud hak Tuhan ayat tu lah. Kamar ni kita serahkan kaifiat dan hakikat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ajari hak sunnah. Kalau kata 7 ning ya boleh kita pakai hak sungguh. Dengan cara hak benar, tak kena dok takwil bergapo, hak lain wajib kita takwil. Itu bukan ajaran salafus salih dan ajaran sunnah. Nampak tu tak? Walaupun mereka nak kata ayat tu mutasyabih, tak mutasyabih, hak tu bukan midan kita sebagai kita orang awam. Mutasyabih, bak hakikat kaifiat dia, okey, hak tu panggil mutasyabih. Ada pun ayat tentang hal Tuhan, sifat Tuhan, nama Tuhan, perbuatan Tuhan, wajib kita beriman seperti itu. Sebab apa boleh kata gitu? Sebab Tuhan sendiri yang royak dalam Quran, Nabi sendiri yang royak dalam hadis kata aku nak gini. Tu tak? Aku nak gini. Kalau aku tak say lagu tu, aku sendiri nanti royak sendiri. Tu cara dia. Patut orang nak pakai lain daripada hak tu, dia bukan ajaran hak Islam, hak sebenar. Tak ada gapo yang nak pakai ikut dia. Tak ada sakut paut gapo dengan kita. Nampak tu tak? Tu dia. Baik. Setelah daripada tu cara kita beriman dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-amalus salih. Dua ni. Ada amalan yang salih. Gapo mana amalan yang salih? Yaitu wa huwa al-amalu al-muwafiqu lima syara'ahu Allah fi kitabihi al-karim wa sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah, apabila orang sebut kepada kita, buatlah amalan soleh kita ni, kita kena ada amalan soleh. Kita kena ada amalan yang soleh. Wis gera dalam akal fikiran kita apabila kita dengarkan itu percakapan daripada siapa pun sebut
hak betulnya dengan maksud hak Tuhan nak tu, hak Rasulullah nak tu, amalan soleh tu, amalan gapo? Gapo amalan soleh? Ambil dengan cara nak kita segera faham amalan soleh apa dia? Amalan soleh ni iaitu amalan yang muwafaqah. Muwafiqu, yang muwafaqah, yang betul. Betul makna kan? Yang sama. Sama dengan gapo? Lima syara'ahu Allah. Dengan perkara yang Allah Ta'ala undai-undai mari. Akan dia. Di mana? Fi kitabihi al-karim. Di dalam kitabnya yang mulia. Iaitu kitab Al-Quranul Karim. Apa muat lagu ni? Kerana Tuhan suruh aku di dalam Quran. Mu tahu mai lagu mana? Alim ulama seorang tu, tok guru seorang tu royak kepada aku. Mu tahu mai lagu mana? Kata ya ambil daripada Quran. Kerana ya baca Quran wi aku dengar. Kamu dia baca tafsir daripada sahabat tabi'in dan ulama-ulama muktabar wi aku dengar, aku pegang dengan dia. Apabila kita pejam mata esok, pergi jumpa dengan Tuhan, apa buat amalan ni? Kerana mung ya Allah kata dalam Quran, mu tahu mai lagu mana? Tok guru tu royak hari tu. Aku nak percaya lagu mana? Ya Allah mu tahu dah. Cuma tanya pula malaikat lagu mana. Habis. Tu apa yang kata itu cara dia. Lima syara'ahu Allah fi kitabihil karim. Apa hak Tuhan syarak mari? Nak jadi amalan pasti kena ada suruh. Dah tu. Kena ada apa? Suruh. Kemudian. Suruh tadi kena ada contoh tauladan. Ni ajaran hak sunnah. Ajaran Islam hak benar. Lah mana? Ada suruh semaya. Sungguh tak? Suruh semaya. Ya, suruh semaya. Apabila kata kita sebagai orang Islam kena nanti suruh kita faham lah mana? Kita sebagai manusia ni faham lagu mana orang beriman ni? Faham kata tak boleh kita nak buat, kena berhenti dulu sebelum daripada nak dapat izin ni suruh daripada syarak. Baru kita boleh buat kerja. Kalau gitu soalan tak kena dak tanya, mana dalil laris tak kena tanya dah. Ya tertegah dah sebab tu ya royak kita kata kena tunggu dulu tu. Supaya kita nak pergi mahram, kita wi salah, dia kata tunggu dulu. Nampak tu tak? Dia kata nanti sutat. Faham lagu mana nanti sutat tu? Faham kata kita, tak ada gapo masuk pergi selalu gitu. Tak. Kena duduk situ. Selama mana dia tak ada izin mari, tu dia. Mana kata kita tak boleh masuk mahram. Juga hukum syarak. Nak royak kata ning adalah syarak mari. Ning adalah adalah agama kita. Ning adalah amalan yang soleh. Suruh ada tak? Ada. Okey. Contoh ada tak? Ada. Awak. Bak gapo tu? Tak kira. Semaya ke, puasa ke, selawat ke, berzikir ke, baca Quran ke, sedekah ke, buat baik ke, ada contoh dia. Hak nak hak tu, cara lagu tu. Lain pada ni. Tak. Lepas tu demo duk buat ramai, hak demo tak ada suruh, biar duk buat. Sebab gapo kita yakin kata orang hak buat kerja dengan tidak ada suruh, lekeh kamu dia. Lekeh. Nampak tak? Orang buat kerja hak orang tak ada suruh. Lekeh kamu dia. Lekeh. Asal je lagu tu dah. Tak sama dengan orang buat kerja, ada orang suruh. Pas pia suruh, Tuhan hak suruh. Pia suruh, Rasulullah hak suruh. Salah kata dia pegang di tangan dia, suruh izin ni daripada syarak. Mana mulia di antara dua tu? Cuba kita kira dengan akal kita. Mulia hak orang suruh tu lah. Kita ada izin ni daripada syarak. Buat gini. Okey, tak apa.
Tu dah. Sebab tu ulama kita ayat kata al-amalus salihu wa huwa al-amalul muwafiqu lima syara'ahu Allah fi kitabihil karim wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Adalah sunnah dia. Sunnah Nabi dia. Barulah kita itu kena boleh buat amal. Wa illa ndak. Tak sama sekali. Tak dinamakan amalan yang soleh. Walaupun ada. Dalam Quran ni suruh selawat masalah. Kita nak selawat lagu mana ikut kita. Amalan, tiap-tiap amalan hak kita nak gitak tadi tu, ia tak padan dengan Quran. Ia kena tengok pula. Sebab tu, Tuhan ayat kata fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra. Aku ni wak turunkan kepadamu wahai manusia Quran ni sebagai pengingatan. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas, supaya engkau wahai Rasulullah menyata bagi manusia macam mana dia naklah mana. Tu cara dia. Baik. Barulah dinamakan amalan yang soleh. Payah juga. Payah juga sebut tu mudah. Terkadang kita nak buat amalan yang soleh ni sakut paut dengan suasana. Sakut paut dengan maslahat diri seseorang. Sakut paut dengan kekuatan tu, kekuatan ni. Pakatan tu, pakatan ni. Dan banyak-banyak. Daripada sebab-sebab yang nak menjadikan kita nak melaksanakan perkara ni tak boleh. Kadang kita ngaji mudah, ngaji. Tapi tepat perlaksanaan sungguh tu, payah. Nampak tak tu? Ya payah. Qala Allah Ta'ala. Ni Allah Ta'ala kata. Allah Ta'ala firman katakan tu. Tengok. Man amila salihan. Siapa-siapa yang buat amalan yang salih. Amalan yang salih mana amalan tadi tu? Hak kita rakyat dah tadi tu. Min zakarin au unsa. Daripada orang lelaki ataupun orang perempuan. Wa huwa mu'minun. Sedangkan dia itu orang yang beriman. Sedangkan orang hak buat amalan yang soleh itu amalan yang beriman. Kerana nak mengeluarkan orang-orang munafik. Orang munafik ia berzikir, Tuhan suruh ya. Contoh pun ada daripada Rasulullah SAW. Akan tetapi pada hakikat wa ma hum bimu'minin. Tidaklah mereka itu beriman pada hakikat. Maka tak ada faedah bagi dia. Naknya beriman dengan Allah Ta'ala. Bagaimana apabila kita ada hasilan yang kita buat dengan amal kita, buat dengan perbuatan kita akan amalan itu, akan amalan yang soleh tu, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Maka nescaya kami akan menghidupkan seorang yang buat amalan yang soleh itu sebagai hidupan yang bahagia. Hidupan yang apa? Hidupan yang bahagia. Hidupan yang tenang. Hidupan yang tak susah hati. Hidupan yang bahagia. Ni hak nak ni. Hak duk nak ni hak ni. Sekadar tu ke? Ni bila ni? Dunia. Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah di dunia. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan lagi pula, dan nescaya kami akan balas mereka itu akan balasan sebaik-baik balasan
Bila akhirat? Sebab gapo Tuhan balas? Ma kanu ya'malun. Apa yang mereka itu buat amal. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Ini dalil tegas di dalam Al-Quranul Karim. Kata lelaki dan perempuan di hadapan Allah Ta'ala boleh berlaku nak buat amal. Dan pangkat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada masalah buat amal yang salih supaya. Walaupun ada khususiat bagi orang lelaki pada tempat yang tertentu dan khususiat bagi orang perempuan pada tempat yang tertentu. Tapi masalah amal yang salih supaya. Orang panggil musawah wal adl. Sama. Kuam tahu tiamkan bahasa sia kata sama. Bukan mana tak aku orang perempuan tak ada nak hamba orang lelaki. Tak. Di makian itu aku ni orang lelaki tak ada nak hamba orang perempuan wasallahu amma. Tak. Supaya. Min zakarin au unsa. Sebut dua-dua. Tu. Ni jenis hak mana ni? Jenis manusia. Malaikat ya bukanlah ni. Malaikat ia tak ada sebut zakarun wa unsa, tak gitu. Ya jenis lain pula. Makhluk Tuhan juga, ya makhluk Tuhan juga, lagu lain. Baik. Man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Baik. Maka dua syarat saja. Nak jadi hidupan yang tayyibah, iman dan amal yang salih. Tu pun dah jadi belik juga kita terkadang-kadang. Jadi terbelik dengan cara nak beriman hak sahih, mung kata gitu, aku kata gini. Nah, amalan yang salih, mung kata gitu, aku kata gini. Nampak tak tu? Kenapa jadi gitu tu? Kerana tak mau. Dalam arti kata sama-sama tak senang hundur sejaka sore. Aku lagu ni. Ada aku pun lagu ni. Sebab tu jalan keluar ya pergi klik pada hak asal. Klik pada wahyu hak asal. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Klik pada Tuhan, klik pada Allah. Tapi ya walau rudduhu. Apa nama Tuhan kata? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Pak nak klik lagu mana pada Allah Taala dan Rasul? Tak ada payah. Klik pada ayat Tuhan kata fas'alu ahla zikr. Tuhan lah mana? Nak lagu mana? Cuba baca sikit Tok Guru. Tuhan sendiri tu nak lagu mana? Wi amo lah mana sini ni? Amalah hak amo dok buat pegang ni, hak amo dok pegang ni. Tuhan katakan. Kalau Tok Guru hak benar-benar sungguh Tok Guru yang kenal Tuhan, kenal ajaran, kenal syariat, kenal Nabi Muhammad dengan sebenar-benar, dengan tidak ada habuai apa-apa, tak kira habuai gapo nama apa kata gilah. Banyak orang kita ni. Nah, tak boleh nak kecek benar-benar kerana ada habuai-habuai yang tertentu duk sekat. Ya ke royak? Kata Tuhan nak gini padamu. Rasulullah nak gini padamu. Pas. Cukup. Ya tak ada jadi payah kali. Ada jadi payah ni kerana apa? Kerana peraih banyak doa. Nah, peraih faham tak? Barang tu bukan mahal sangat pada asal. Tapi peraih banyak doa sampai kita tak berani nak beli. Mahal sebab peluru bedil orang tua kata. Aja jadi gitu. Setelah daripada tu, apabila kita tahu dah cara kita, zalika khairu wa ahsanu ta'wila, mana jalan hak keluar hak molek sekali, klik. Klik pada hak Tuhan kata, klik pada hak Rasulullah kata, masalah-masalah beriman, masalah-masalah apa nama amal ibadat, kelas cukup, yakfi, cukup madai. Tak ada kena dok giwi jadi jauh dah lah. Tak ada dah. Sudah dengan hatu ya. Sudah dengan gapo? Sudah dengan apa hak Tuhan nak, apa hak Rasulullah nak. Gitulah. Jalan tu. Terutama masalah
al-imanus sahih. Nampak tu tak? Cara kita nak beriman hak sahih, gitulah cara dia. Tak ada khilaf. Apabila masalah teori ni tak ada khilaf, tapi perlaksanaan nak jadi khilaf. Apabila sebut Tuhan pakat tunduk belakang. Apabila sebut Rasul pakat tunduk belakang, tapi tepat perlaksanaan. Situ dia jadi masalah. Kenapa? Kerana ada mawani', tegah yang banyak. Itu tepat dia. Baca innamal mu'minuna ikhwah, tak ada payah nak baca. Tak ada payah nak tafsir. Tak ada payah nak bukanya pendapat-pendapat alim ulama kita, perlaksanaan. Akan tetapi, apabila kita nak melaksana dengan diri kita. Orang laksana tak apalah kita baca kisah gitu gini. Tapi kita nak pelaksanaan. Tak boleh. Nah, demo ni bukan orang, orang alif. Tak boleh main dengan orang ba. Amo ni orang ba. Tak boleh main dengan orang jim. Ya gitu. Ia akan jadi berbagai gitu. Hak itulah ainul jahiliyah. Hak itulah orang panggil inti kemocok jahiliyah yang ada di dalam masyarakat suasana yang sekelilingi kita. Kita jangan calung diri kita jadi dalam tu. Kerana yang waris daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah barak orang lagu tu. Man da'a ila asabiyyah famata alaihi. Nabi kata dalam hadis yang sabit pada baginda, laisa minna man da'a ila asabiyyah wa laisa minna man mata ala asabiyyah. Bukan daripada jalan ni aku nak beri syafaat dan sebagainya. Mereka yang nak mengajakkan kepada asabiyah. Dan mereka yang berkekalan lagu tu sampai ke habis umur. Dan atas itu ajaran Rasulullah akan barak daripada dia. Hari ni jadi gitu. Tapi alhamdulillah ada lagi hak molek-molek di kalangan manusia kita. Yang beriman hak sungguh-sungguh. Orang lagu tu ya tak lama. Kerana ya zalim. Orang zalim ni Tuhan tak akan ada orang zalim itu boleh berjayakan hadaf matlamat dia lah. Kerana Tuhan benci pada perkara yang zalim. Benci sekali. Tak kena sekali. Bahkan marah sehabis-habis marah. Sehingga kata alim ulama, kalau orang bukan beriman sekalipun, kalau dia ada, pangkat dia lama. Pangkat hak tu hawi dia tu lama duduk dengan dia. Tapi kalau orang beriman sekalipun, tapi tak berlaku ada zalim, tak lama. Ini perkara yang kita sebagai orang Islam kena tanilah. Al-maqsudu bil hayati tayyibah, maksud dengan hidupan yang tayyibah ni macam mana? Dia kata al-hayatu tayyibah tahaqqaqu bi asya' katsiratin. Hidup yang bahagia ni boleh kita dapat dengan beberapa perkara yang banyak. Minha, setengah daripadanya ar-ridha, bir-ridha, dengan kita redha. Redha ni makna gana? Redha terhadap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang tepat hak kena qada di atas dia tadi itu, terkadang kita tak redha. Seperti mana? Seperti kata, kehendak ki Allah Ta'ala nak uinya berlaku kemusnahan gapo-gapo kepada kita sendiri ke, anak cucu kita ke, afanallahu wa iyyakum. Maka berlaku, kita kena redha benda tu sebab perbuatan Tuhan. Tapi orang yang kena tadi tu, kita tak redha. Kita selalu nak puabat dia, selalu nak melawati dia, selalu nak ui pertolongan. Tu makna tak dalil kita tak ada. Di atas diri hak kena tadi tu kita kena duduk bercara. Itu tak? Watmi'nan. Dan kita itu kena tenangkan hati. Itmi'nan. Itmi'nan ni mana kata kita berasa kata tenang hati. Boleh sebab boleh tenang? Kerana kita tahu kan cara nak pakai hidup. Wansyirahis sadr, dan terbuka dada. Terbukanya dada. Terbuka dada ni kita sebagai manusia ni berhajat kepada dia.
Yang terbuka dada ni jadi mudah. Nak kira cara dengan dia mudah. Kalau masalah jual beli dengan dia pun mudah. Masalah nak kira cara tentang perkara-perkara yang berlaku dalam masyarakat pun mudah sebab hati yang luah. Kalau hati sempit ni payah. Wa tibil aish, dan hidupan yang elok, wa sihatil badan, dan sihat tubuh badan kita. Memang apabila ada redha, ada tmi'nan, tenang, hati terbuka, hidup pun jadi molek, badan pun dia sihatlah. Tubuh badan dia pun ia sihatlah. 5, 2, 3, 4 perkara tadi hasil lah badan itu jadi sihat. Wahia, makna hidupan yang bahagia tadi, la tatawaqqafu ala kathratil mal, bukan terhenti di atas banyak harta. Sungguh hak ni. Orang kalaulah sebenar-benar orang yang molek sungguh, ada cukup sifat-sifat tadi, harta tak banyak pun dia boleh duduk. Sebab apa? Sebab dia pergi dengan hati. Terkadang harta banyak, tak seni. Ada, banyak. Dalam masyarakat banyak. Harta yang dia kira dengan dia banyak, tapi hati dia tak seni. Wasa'atil makan, umur besar. Tanah tempat halaman dia besar, luas. Berapa ikan kata gila. Dia tak terhenti di atas umur besar, halaman luas, harta banyak. Waladzatit ta'am, dan sedapnya makanan, wazinatil libas, dan hiasan pakaian dia. Bukan terhenti hidup yang seni tadi itu di atas perkara-perkara hak tersebut. Sungguh. Terkadang kita tengok orang duit banyak, tak seni sungguh pada hakikat. Umur besar, hati tak tenang. Makan ni sedap, hati tak tenang. Pakaian elok, hati tak tenang. Banyak. Bukan sikit perkara-perkara tu. Ini orang panggil kata perkara yang berlaku sungguh, yang boleh kita tengok dengan mata kepala kita. Li'annaha la tatibul hayatu fi hududil kifayati fi hadhihi dunya. Kerana bahwasanya perkara tersebut tadi itu, yakni hidupan yang bahagia itu tak sesungguhnya terkadang dia itu hasil hidup pada sakatan yang memadai pada ini dunia. Sungguh. Terkadang orang kita ni apabila dia ni nak kepada kebahagiaan, ia tak terhenti di atas banyak harta. Ia tak terhenti di atas umur besar. Tak terhenti ditengok pada makan dia, pakaian dia, tak. Cara mikir hak sebenar, nak seni bukan terhenti di atas tu. Terkadang nak cari benda ni sampai kat main sihir. Nak boleh harta banyak, nak boleh umur besar, nak boleh makan yang sedap, nak pakaian molek, sampai kena benda tu, main sihir mengenak. Ini benda berlaku. Sedangnya tak tahu balik belakang daripada apa yang dia dok kacau nak sangat tu. Sampai ke calon diri, sampai ke main sihir tu. Nak ayat atas hidup bahagia bukan terhenti di atas perkara tersebut kali. Sampai ke setengah-setengah mati orang. Jadi penyakit sebab apa? Sebab syaitan dok masuk dalam tubuh. Wi minum, wi makan. Wak khenak begitu, wak khenak begini. Supaya apa? Supaya nak boleh perkara hak tersebut tadi. Kerana dia kira kata ketenangan dia, hayatun tayyibah bagi dia, pasti kena duit banyak, pasti kena umur besar, pasti kena makan sedap, pasti kena pakai yang mahal-mahal. Kalau tak dapat. Apabila kita tengok pada hak sungguhnya, orang hak pakai 100 kok ni. Ada orang hak pakai 100 kok. Tenil lebih pada orang hak pakai
10,000 lagi. Pada hakikat hak sebenar. Sebab kenapa? Sebab ia kata bukanlah hidup hak bahagia tadi itu terhenti di atas perkara tadi. Bahkan terhenti di atas berasa cukup. Apabila kita duk main guna lagu tu ia tak usah tak cukup. Orang panggil harta tak berkat ni ia panas se, apabila panas se ia rasa tak cukup. Duk dahaga sokmo. Apabila dahaga sokmo tak cukup sokmo, berasa kata nok lah mana? Ia tak ada ketenangan. Ia tak seni. Apabila tak seni, ia jatuh, bukan jatuh sampai ke sekadar ke kita, bahkan orang belakang pada kita. Nya haru-haru sampai ke anak cucu. Sebab pandangkan kepada hayatun thayyibah, pada benda tadi. Kepada agama, kepada benda tadi sahaja. Jangan kita tak kira lelaki atau perempuan, tak kira orang tua atau orang muda, tak kira orang lapisan mana pun, cara nak hidup, nak tahakkuk hayatun thayyibah, ia bukan duduk di atas perkara tersebut. Kalau bahasa orang kasar sikit kak, jangan kita jadikan diri kita sebagai orang gila ke harta benda, gila kepada besi. Ini bahasa kasar sikit, maaf lah. Tetapi tepat kita kena kecek lagu ni nak faham. Boleh jadi saudara kita daripada negara Malaysia sebagai ikhwah kita di sana yang dikasihi, yang dihormati, pelik sikit bahasa kita guna. Boleh jadi tepat-tepat guna gitu juga. Tak boleh kita. Sebab apa? Dak, dia kata. Hidup hak sebenar, hak jadi tenang molek sungguh memadai. Hak padah. Ada sekadar mana makan sekadar tu. Ada sekadar mana pakai sekadar tu. Ia lebih tenang daripada main benda hak biasa tadi tu. Nampak tak tu? Tu dia. Liyatamatta'u bini'matiha. Supaya nak jadi bersedak-sedak mereka itu dengan nikmat-nikmatnya. Nikmat hak mana? Nikmat-nikmat yang yang memadai sana. Sekadar tu ya. Asalkan kita berasa kata kita ni berasa puas hati, okey. Nampak? Naik motor tak apa dah. Rumah tak ada besar mana, tak apa. Duit ada beba, boleh duk. Dia tak ada nak gitu hak tadi. Tapi kalau orang tak ada cara mikir hayatun thayyibah hak besing dini ni, dak dia tak ada lah tu. Dia nak duk kok lain. Nampak tu tak? Wa yatanawaluna ar-rizqa min ta'amin wa syarabin wa malbasin wa maskanin wa kulli ma yahtajuna ilaih. Dan dia itu yatanawalun. Apa makna yatanawalu? Yatanawalu makna bergelomok. Makan ataupun dia hasil makanlah sini dari rezeki-rezeki daripada apa hak ia guna tu, guna rezeki daripada makan, daripada minum, daripada pakaian, daripada tempat kediaman dan tiap-tiap perkara yang berhajat mereka itu kepadanya. Sekadar seni hidup lagu ni. Kita tengok ya Allah, hati dia, muka dia senyum, tubuh badan dia sihat, cara mikir dia terbuka, agama dia boleh berjalan, semaya bet tak tinggal. Allah seni. Seni. Rumah tak ada besar mana. Di rumah dia sepitu, dua pitu gitu ya. Tapi nampak kita tengok pada mata wasa kita nak lagu tu. Tu tepat. Itu hakikat hayatun thayyibah hak yang tunjuk hajarkan oleh alim ulama kita di dalam ini kitab. Kama yu'tihi al-hayata fil akhirah ba'da hadhihi al-hayatid dunya. Ba'da hadhihi dunya. Dimakin itu juga diberi akan dia Allah Ta'ala lah beri, manusia tu akan hidup pada hari akhirat lepas pada ini dunia. Kita nak hidup sana pula. Hidup sini. Bila kita jumpa dengan Tuhan, dia tak ada main pelik-pelik ke? Harta dia sekadar-sekadar ya. Kerana dia cari benda halal ni, dia sekadar-sekadar gitu. Kerana dia tak ada jekak besar. Nah terkadang umur besar berapa namanya, tipu tanah orang. Nyo rapah tanah adik-beradik. Nyo ambil hak orang masalah.
Mai nak buat tepat teh kita 2 3 4 ekar, 2 3 4 rai masalah. Kena ke hak kakak dia, kena pada hak adik dia, kena pada hak anak saudara, kena pada gitu, kena pada gini. Nak tanya dak pe tu heza. Ya tak ya apa kena tanya. Nampak? Saya kenal seorang. Saya royak lah nama, tak boleh royak Rusia. Nah, cuma kita nak royak sifat. Ya tak bercara masalah nak yatim. Anak yatim ni banyak. Dan orang yang nak bantu anak yatim ni bukan sikit. Bui dengan duit. Bui dengan tempat. Bui dengan tanah. Wakah tu, wakah ni. Katalah. Yang bubuh nama dia habis. Tu tak boleh nak berjalan. Dia tak krisi kena tolak. Tapi nak ayak tomok dia tu. Sebab apa? Ni tak ada ni. Tak tahu kata nak hidup bahagia macam mana. Tak. Pakai, mati. Mati juga. Mati juga ya manusia. Palah mana? Katanya guru kami ya kata, orang pesening ni adalah orang tak cidik. Apa tak cidik? Kerana dia kena kira depan Tuhan satu. Harta dia. Pas dia hak guna. Orang belakang pada dia bukan dia hak guna. Orang lain makan, orang lain pakai, orang lain guna, tapi kita kena bercara. Cidik tak ya kata? Tak. Sebab tu hayatun tayyibah ni mudah. Seni. Nampak tu tak? Seni. Habis situ. Kemudian, setelah daripada hidupan dunia, nak boleh hayatun tayyibah, ada 2 cara. Iman yang salih, iman yang sahih, dan amalan yang salih. Mari kita tengok pada perjumpaan kita ni, pada apa nama ni, mata pelajaran yang ke-15 ni, al-hayatu fil akhirah. Hidup di negeri akhirat. Apabila kita sebut tu hidup negeri akhirat ni terkadang setengah-setengah takut nah. Takut buat apa? Kerana dia buat satu payah ya apabila lagi hidup. Sungguh payah sungguh. Bagi mereka yang tak ada cedek gapo. Ilmu agama pun tak ada, email pun tak ada, amal ibadat pun tak ada. Takut sungguh. Takut sungguh. Akhirat ni tempat yang takut. Nampak tak tu? Maka kita orang yang ada ilmu agama, adanya email, adanya amalan yang soleh, Tuhan kurniakan kepada kita ni, ya seolah kata kita nak pakai baju baru. Baju yang kita duk pakai ni ke? Ni baju ni yang kita duk pakai ni, ya buruk dah. Kita pecah daripada tubuh kita, kita tahu. Nampak? Ya nak rusak, nak gapo ikut dia lah, kita tahu dah. Kita pergi pakai yang lain. Juga jasad kita ni. Jasad kita ni, kita duk pegang ni. Ya kan kita tinggal di dunia ni. Dan Tuhan akan bangkit jasad lain. Jasad yang kekal abadi. Sebab roh dia tak mati. Untuk nak menunjukkan kepada negeri akhirat. Baik. Hidup akhirat ni gapo? Cuba kita tengok. Dia kata al-hayatu fil akhirah. Hidup akhirat ni hiya al-hayatul haqiqiyah. Hidup hak sungguh. Hidup hak sungguh dah lah. Hidup akhirat iaitu hidup hak sungguh. Sini tempat yang kita kena tanam dalam hati we masuk dalam lubuk hati tu we masuk. Pas nak masuk tu jangan kita duk katak supaya paku gitu ya, hati manusia ni kena turun sikit-sikit. Sikit-sikit. Jangan gaduh. Nampak ya supaya kita minum air tu kan, kalau nak ambil apa nama air hak kuat-kuat tu jadi mudarat juga kita masuk sikit-sikit. Masuk sikit. Gitu. Allati fiha jami'u muqawwimatil hayati. Di negeri akhirat itu ada padanya semua apa nama? Muqawwimatil hayat. Makna kata perkara-perkara yang nak meluluskan hidupan. Hak kita duk cari, gapo? Minal baqa, daripada kekal. Kekal hak ni hak mula-mula sekali nak. Tapi dunia ni tak ada. Tak ada kekal.
Senang ada kekal tak? Tak juga. Susah ada kekal tak? Tak juga. Kenyang ada kekal tak? Tak juga. Tak ada kekal. Yang mana tak? Tu kalik, tu dunia. Wasurur, dan bahagia. Berasa tenang hati, berasa bahagia. Wassalam, dan sejahtera. Tak ada kena takut bala petaka. Tak ada kena takut seksa tak ada lah. Itu panggil salam. Wahiyal hayatul lati yahyan nas fiha fala yamutun. Iaitu hidup yang hidup manusia padanya, maka tidak mati dah manusia. Tak mati dah. Kita tak mati dah sikit lagi. Apabila kita mati ni mati sekali ya. Sekali. Lepas pada tu tak mati dah lah. Saya bakit mari tak mati dah. Tapi hak bimbang takut hidup lain. Hidup dalam syurga, alhamdulillah. Tu hidup dalam syurga, alhamdulillah. Tapi kalau duk main sihir tu tak masuk syurga. Abadan tak masuk. Nah, sebab tu jangan. Terkadang pilih dunia ni sampai kan main sihir orang kita. Allah. Ni antara dua kedai ni duk menega. Nah, di antara dua kedai ni nak bubuknya habuai dunia ni, nak cari wi pandai tu, cara nak jual lagu mana wi laku ni tak main hak tu. Mana main sihir. Tak masuk syurga. Walaupun tok guru mana nak ayat kata main masuk syurga pun tak masuk syurga. Nabi kata tak masuk, tak usah warilah siapa pun. Nampak tu tak? Tok guru ada banyak lah ni. Tok guru hak Allah maksud ni tok guru tok sihir. Bukan tok guru duk mengajar kitab hukum syarak tu tak. Tapi kita orang awal ni tok guru belaka. Nampak dah tu? Masa tok guru belaka. Ni terkadang tok guru adalah agama hak lain. Siapakah sanggup sembah kaki tok guru hak agama lain untuk nak hasilkan benda mengenak tu. Ada arah. Ini perkara yang manusia kita sebagai orang beriman ni kena kabar kata. Orang duk main sihir saya tak ada tengok lagi lah kata ia berjaya dalam hidup. Tak kira dalam medan mana-mana. Medan nega tak ada kaya sepanjang Cina kali. Main sihir sampai ke tua tak ada cahaya sikit habuk. Sebab apa boleh jadi gitu? Sebab kata inna Allah la yuslihu amalal mufsidin. Tuhan kata wala yuflihus sahirun. Tak berjaya sama sekali orang main sihir. Wala yuflih, Tuhan kata. Ini kalam Allah Subhanahu wa taala. Salah kita. Sebab apa ni tak ada. Dia tak kenal dunia, dia tak kenal diri dia, dia tak kenal Tuhan, dia tak kenal agama. Dia main. Orang hak kena sihir tu dia sakit. Dia kesal, yu'athir fi hayatil insan. Kesal pada diri manusia. Dia sakit. La syakka wa la raiba fiha. Tak ada syak. Sebab tu supaya kita kan kena paku buruk duduk dalam DC kita ni lagu mana. Akhir-akhir jadi mudarat ni. Daging kita ni. Isi kita ni. Dia kena buat tu baik. Allahu Akbar. Sebab tu kita nak mudah ya nak jaga diri kita kalau nak nega, jadi berjaya, nak buat lagu mana sihir tu, orang nak buat kita tak boleh. Amalan nabawiyah dah. Cuba kita zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali sehari. 1 kali sehari. Kalau rajin lek malam pula sekali pula, 100 pula jadi 200 sehari. Tak usah mari. Pak mana pun tak boleh buat kan. Itulah jadi menyakit. Gitu, tahu saja tak saya buat kerja. Tu dak kena benda belak-belak zaman kita ni. Tu perkara-perkara yang kita sebagai orang Islam kita ni kena duk kira juga. Ya Allah, benda ni ya berat nah. Berat kata. Fala yamutun, maka tak mati dah. Tak ada tak mati dah.
Wa fil daril akhirah ma tashtahihil anfusu wa talazzul a'yun. Dan pada negeri akhirat itu gapo? Barang yang kita berasa tenit, kita tengok. Dan apa yang hati kita cenderung, ada berlaku. Tashtahihil anfus. Benda yang kita berasa no. Mari. Dengan tak kena usaha. Semua benda yang kita tengok, seni berlaku. Itu. Sebab apa? Tuhan hak buat ni. Hak kita dah tengok serabut. Hak tu pun coba Tuhan juga. Terkadang kita tak berasa tak lama, berasa banget, berasa apa nama, tak sedap hati. Semua tu coba. Ya coba. Pas nak tehek kedak tu, atas email kita lah. Atas apa? Atas email kita masing-masing. Baik. Wahia Darussalam. Syurga ni Tuhan kata lahum darussalatu, lahum darussalam. Makna kata bagi mereka itu darussalam. Apa makna darussalam? La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salama. Ajalah. Tak dengar dah dalam tu, tak ada orang berdeki kita, tak ada orang berasa nak buat karut kita pun tak ada berdeki demo. Jadi mulai habis. Hak ni hak manusia duk cari ni. Sebab tu dia kata fiha jami'ul muqawwimatil hayah. Sana. Tapi bukan makna kata kita ni tak ada buat bergapo apabila mengaji hak ni. Kau tak kena buat bergapo kerja-kerja pedak dan pergi akhirat semata dak. Bukan makna tu. Hak kita duk buat ni, kita nak pergi sana ni, hak duk buat amalan ni, duduk di sini. Pak amalan bukan nanti duduk tah masjid semata, dak, dalam rumah pun ada amalan. Salimatun min kulli naqsin wa min kulli bala'in. Yang sejahtera daripada tiap-tiap kekurangan dan tiap-tiap bala petaka, tak ada dah. Ni Tuhan nak uji kita ni. Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahlil jannah bimannika wa fadlika wa ihsanika ya arhamar rahimin. La marada wala marada fiha wala mauta wala bu'sa wala harma. Makna kata tidak ada penyakit dalam syurga, tak ada dah penyakit. Penyakit kecil manis, tak ada. Penyakit darah tinggi, tak ada. Penyakit jantung, tak ada. Penyakit lengah, tak ada. Tak ada apa sekara dalam tu. Ada apa kekuatan? Tidak ada mati. Ni manusia tak sungguh. Tak ada, tak mati. Dan tidak ada buks. Apa nama? Kesudahan. Tak ada kesudahan. Bukan makna kata, kita ni dah lazat, betul-betul ya, susah pula. Tak ada. Wala haram. Mana kata haram di sini makna gana? Lemah, tua, kecut. Nah, apa nama tak erak? Tak ada. Tak ada dah. Sana tak ada. Tuhan kata, wa fiha, ni Tuhan kata sendiri. Wa fiha ma tashtahihil anfusu wa talazzul a'yun wa antum fiha khalidun. Dan pada syurga itu, mana dalam syurga itu, barang yang kamu itu berasa, apa nama, hati kamu duk cenderung nak kepadanya, dan mata kamu boleh tengok kelazatan, sedangkan kamu itu di dalamnya khalidun, kekal. Allah. Kekal. Sebab tu saya duk jumpa dengan orang-orang yang soleh di negara luar-luar negara, masa duk luar negara hari tu. Aku nak pada syurga apabila dia baca dalam tarawih, salatul qiyam Ramadan, dia minta kepada Allah Taala syurga. Nabi minta, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Nabi minta. Mari diajari sesak setengah-setengah hak masuk dalam cara mikir orang Islam kita ni. Nak kepada syurga,
Mana kata apa nama nak kepada syurga, nak pada nikmat syurga, tak boleh pangkat bawah. Pangkat bawah. Kita semata-mata tak boleh lagu tu. Nah, semata-mata kita ni tak boleh lagu tu. Tak boleh. Sedangkan Nabi SAW tu minta. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Nak kepada syurga. Nak we pula. Ahli ajaran sesat ni suka takwil. Suka ubah ajaran Allah Ta'ala daripada maksud hak syarak kita. Tu dia. Wa antum fiha khalidun wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Ni dalil besar sekali kata amalan adalah satu syarat yang kita nak boleh masuk syurga kena ada amal. Kalau tak ada, tak boleh. Alah mana tengok. Dan dimakan itu syurga yang dikurniakan akan kamu dengan sebab kamu itu buat kerja amalan di atas muka bumi ni. Bima kuntum ta'malun. Dengan sebab mung tu buat kerja. Ada hadis kata tak masuk syurga dengan sebab amalan walaupun Nabi Muhammad SAW hak tu ulama kita ulama kita tafsir syarah kata kalau nak adu amalan kita dengan nikmat hak Tuhan nak beri kita, ya tak sama. Kita semaya 5 waktu ni dengan hak Tuhan nak beri kita dalam syurga. Nak tak lekat. Harga tak boleh nak banding sikit pun. Tetapi dengan sebab kelebihan Tuhan nak beri juga kita. Sebab apa kita boleh masuk syurga? Sebab ada amalan. Kalau tak ada amalan langsung tak boleh. Tu dia. Lakum fiha fakihatun kathiratun minha ta'kulun. Dan bagi kamu di dalam syurga itu ada buah yang banyak. Daripadanya lah kamu boleh makan. Daripadanya lah kamu itu boleh bersedak-sedak di dalam itu. Manusia kita ni panha makna masalah besar sekali masalah makan. Dalam ni Tuhan beri makan. Tapi makan tak ada kecil manis. Tak ada darah tinggi. Tak ada. Tak ada gapo. Makan sungguh. Nak makan. Makan tidak keluar najis. Bahkan waris pada hadis keluarnya peluh tapi baunya air bau. Yang tu. Kekal ada dalam tu dalam. Nak khoyal lagu mana? Hak tu maksud kata fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Jazaa'an bima kanu ya'malun juga. Mung tak tahu apa hak Tuhan cedek dalam syurga, hak tak nampak dengan mata kepala mung lagi tu Tuhan cedek bagimu. Sebab apa? Jazaa'an bima kanu ya'malun. Jaza' balasan bagi sebab mereka itu buat amal yang molek. Tapi kena pakai sabar juga nak buat amal pun. Nak boleh buat amal jadi molek kena pakai sabar juga. Bukan mana kata ikut dagi gitu. Tak. Lalu Nabi kata dah hadis Sahih Bukhari, yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mawdi'u sawti ahadikum fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha. Tepat sakut menyemuk. Ada menyemuk juga Nabi raya. Ada tepat permainan manusia, tepat sakut. Kalau bahasa orang perempuan, tepat tak khali dia lah kalau kita kata agak. Tu nak banding. Salah seorang daripada kamu dalam syurga lebih baik daripada dunia dan apa yang hiasa dalam dunia. Tepat sakut. Tepat sakut ke apa? Sakut menyemuk dia. Tu dia. Jamti setengah-setengah ulat itu orang-orang Jawi kita sebut dah gitu. Tu. Kita nak bersudah sini insya-Allah wa hunaka aqwamun yu'thiruna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah. Ada di kalangan manusia satu kumpulan yang dia mendahului hayat dunia di atas akhirat. Jalah tu. Lah mana? Tak nampak akhirat. Mula nak hipik tanah orang. Mula nak tipu orang. Mula nak zalim ke orang. Mula nak sihir orang. Mula nak khianat orang. Mula belaka. Sebab apa? Sebab ia memberikan hidup pada dunia dia ni di atas akhirat. Dia tak nampak akhirat. Kalau ia ada akhirat, ia tak buat dengan benda lah tu. Ia tak buat. Dalil besar sekali kata kalau dia buat kerja benda lagu tu, akhirat dia sifr. Tak ada gapo. Tak ada nampak. Pas kita ukur tengoklah kita duduk kat mana.
Kadang kita ni lemuh. Ajaran agama kita ni lemah. Lepas tu mari setengah-setengah daripada ajaran sesat. Tak apa kita nak pergi ambil berkat dengan orang-orang buzar pun tak apa. Sebab Tuhan wi berkat bukan nanti wi berkat pada orang Islam sekarang. Tu salah dia buka pintu. Nak wi orang Islam kita mendekati orang tak beriman. Lepas tu orang tak beriman kita nak lah mana? Kita kalau bak makan agak kita tak boleh makan hak orang bukan beriman buat lamanya bubuh babi tak babi azakumullah. Hak tu nyawa warak molek tapi hak ni lebih teruk lagi daripada hak tu. Apa kita jadi orang yang jadi kaki depan, jadi tempat gantung masyarakat lagi buka pintu lagu tu. Kalau Tuhan nak win apa? Di tangan orang buzar apa yang nampak tak nanti di tangan tok guru tangan nabi. Allahu akbar. Ni tok guru setengah-setengah. Nah dah. Tok guru rupa agama. Tapi gapo nak kata? Allah alam. Atau orang hak dhaif, hak lemah di kalangan orang Islam kita, hak perempuan, hak lelaki, hak mana kata gila, hanya bergantung di perkataan lagu tu. Ambil klub pegang. Pergi sungguh. Ayyuhan nas. Wahai orang ada petua lagu tu. Ingat satu hari kamu akan jumpa dengan perkataan kata liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Kita kena tanggung dosa atas belakang kita. Apa muduk suruh hamba kuat lagu ni? Berhenti puak ni aku nak tanya dulu apa ni? Tuhan suruh berhenti. Royak tak kena khuzuhu faghulluh summal jahim sallu. Pergi masuk dalam neraka. Kita dak gi buat kepada masyarakat jadi duk bunuh tadi tu. Kalau masalah makan ni kau tak boleh gitu, ai hukum gini, ai gitu, ai gini. Masalah nak puabat, masalah nak jadi betul molek dengan ajaran Islam, ai tak boleh. Kalau jadi turut orang tu tak reti masalah syirik tak syirik tu. Dia buat mudah. Masalah syirik buat mudah mereka ini. Masalah hukum hakik hanya buat periak sangat. Supaya nak jadi adalah gapo-gapo dia tapi masalah menyekutu Allah Taala buat mudah. Gitu gini. Ini orang kata satu ajaran yang wajib kita sebagai orang Islam kita ni menjauhkan diri daripadanya. Baik. Faya'maluna laha wa yad'una 'amal al-akhirah. Mereka itu usaha juga nak hasilkan apa hak dunia dia tu. Ikut. Siapakah syirik, tak syirik, sihir, tak sihir, aku main belakang. Asal aku boleh dunia. Ikut aku lah. Aku nak menegawi kaya aku ni belalah. Kena, tak kena, reba, tak reba. Ikut aku. Tu dia. Yada'una amal al-akhirah. Akhirat tak kira. Wa yahrisuna ala tahsilid dunya. Nak menghasilkan, tamak mereka itu nak menghasilkan dunia dia tu. Boleh nak cari habuan dunia tapi carilah hak molek. Ni dak ni cari benda hak tak molek ni. Panas saya tengok dengan mata kepala orang ambil harta, orang makan harta tak molek ni. Anak cucu tak boleh nak mengaji otak jadi ATM kalau bahasa Sia kata. ATM mana kata tak cukup lah. Dia nak mengaji di mana apa boleh ndak. Yang jadi lobby, jadi tak terpakai, yang jadi. Sebab makan ni ya penting juga. Lepas tu akhirat esoknya bakar di Tuhan pula. Makan harta besi tu. Tu. Wa in fatu ma aujaba Allahu alaihim. Sekalipun mereka itu luput daripada apa hak Tuhan wajib atas dia. Suruh menega dengan cara molek, jangan zalim, jangan tipu, jangan menega benda haram, jangan main sihir, jangan tu, jangan ni. Tak kira. Tu. Yanghimi apa ni? Yanghamisuna fi syahawatihim. Lazat ke? Aku makan benda hak haram, aku tak ada jadi ganu. Aku ambil harta dia, apa aku seni. Aku gitu aku hanya ada. Utama kalau kita duduk bandar banyu, orang kecil lah tu. Nah, kalau kita duduk bandar di tempat maju-maju sikit, suka rela. Orang tak semaya dah 2021 ni. Gitu lagi ni. Salah kata, duduk lagu tu.
wa yansawna syukra man an'ama biha alaihim, dan dia itu terlupakan syukur terhadap siapa yang menikmati dengannya di atas mereka itu. Lupa Tuhan. Alamatu haula annahum yatakasalun anis salawat. Malah nak semaya. Makan benda haram, nak rajin semaya lah. Mana? Main sihir, nak ada cahaya lagu mana? Tak. Nampak tak tu? Sebab tu tak kira nah kita ni jangan. No, ya tak hidup dunia ni. Kalau boleh, kalau kau mana punya mati. Nampak tak tu? Allahu Akbar. Wapanya kacau itu lalu. Terkadang silap faham. Hai, tak apa. Kalau gitu kita nak X-ray tak leh. Kalau kita nak pergi tengok, tok menengok tak leh. Ya Tuhan nak win apa? Kita orang biasa, awam, munas, hak molek-molek betul-betul ni enggak. Habis, bilicing. Nampak tu tak? Akhir-akhir mari jumpa dengan hamba pun tak apa. Hamba pun boleh ilmu-ilmu lagu tu. Tak ada berapa. Bilicing. Yatathaqalun zikrallah. Nak sebut Tuhan agak berat. Seolah kata, hendak akik bukit. Ya tak boleh. Ya kesah habis. Ya kesah habis. Ya kesah habis. Wa yakhununa fil amanat. Khianat amanah. Mulut jangan kira mani gitu lagi ni. Wi amanah dia tak boleh kelipar. Khianat hancur lebur amanah. Ya dah. Tak. Wi gapo dia mula nak mengenak selalu. Tak boleh nak harap gapo. Kita kalulah kita ni sebagai ibu bapa, kalau kita tak boleh wig gapo pun tak boleh ke anak cucu kita ni kata orang lain kena wasagana. Sebab apa boleh jadi gitu? Sebab pada awal kita ni zalim ke orang, biasa tipu orang, biasa gapo nama kata lagi. Sihir tak sihir kata lagilah. Kemudian wa yarushuna fil muamalat. Yarushun mana? Tipu daya pada masalah jual beli. Kalau suka gapo pun tak cukup. Kalau timbang gapo pun kurang. Kalau buat gapo-gapo pun tak harga lebih daripada sakat teh. Yalah belaka. Yarushun. Wa yukadzibuna fil maqalat. Dusta kecek pebahau semata. Ya go dia, ya makan benda haram. Nampak tak tu? Kama dia percaya perkara-perkara yang tak kena dengan ajaran. Mulut nak buat gapo lagi terbahau. Nampak? Tu dia ni hakikat ni, hak ulama kita duk royak ni bukan biasa main. Hak ulama kita duk royak kita ni hakikat. Kemudian akhir wala yufuna bil uhud. Dan dia itu sama sekali tak mentunaikan perjanjian. Tak usah berjanji dengan dia, tak jadi. Tak jadi. Tak jadi. Kecil saja nak buat tak boleh. Sebab apa? Sadi. Ya orang dunia, ya tak ada akhirat, ya tipu orang, ya berasa gana. Ya mai sihir, ya berasa gana. Ya buat kena orang, ya berasa gana. Ya tak ada akhirat. Kita ni ada ni ketar tangi. Tak gitu. Tapi ya tak ada. Boleh buat belaka. Wala yufuna bil uhud wala yabirruna al walidain. Mak pak dia, ya tak ada buat baik mana. Mak pak hak kena buat baik lah. Mak pak hak biasa kata hak molek tu. Hak bantu kita, hak berikan kesenangan kepada kita, hak sepatut. Nampak tu tak? Wala yasiluna al aqariba. Dan tak ada hubung silatul arham. Yagi habis. Yagi belaka. Yagi belaka. Sebab itulah kesal daripada kita itu tak kena ajaran ni, ya susah. Susah kita, susah anak cucu, susah orang duduk di tepi, susah orang hak jadi pemerintah, susah orang duduk dalam kawasan, duduk dalam keluarga, susah. Sebab apa? Sebab yagi tak betul.
dia makan habis. Tu dia makan habis perkara-perkara yang tak sepatut dia makan apa dia makan. Hak sepatut dia kecek sungguh dia bohong. Hak sepatut dia tunai dia khianat. Hak sepatut dia buat baik dia tak buat baik. Hak sepatut dia hubung dia tak hubung dia kerat. Sebab apa? Kesal daripada dia tak ada akhirat. Sebab tu Tuhan kata dalam ayat lain kata kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Bahkan tak ada akhirat. Duk PA gitu PA gini kekok mana dak? Al-akhirah indahu ma indahu syai'. Ada kalah pun. Sebab itulah kita sebagai orang Islam penting nak pakai hidup ni. Penting kita nak pakai hidup kita adalah penting insya-Allah pada perjumpaan kita malam ini. Sekadar itulah dulu insya-Allah jalla jalaluh. Kita nak mari tengok pula hubungnya pula. Kita nak hubung pula pada pengajian yang lagi akan datang. Nak habis kelas 8 dah kita duk ngaji ni pun. Nak habis kelas 8 dah. Kita duk ngaji ni ada 2 mata pelajaran lagi habis kelas 8. Seolah kata pertama sanawi, ilmu lah mana nanti berasa lagu mana. Kita boleh pakai lalu dah ada ayat tu. Kita boleh pakai selalu. Itulah mudah-mudahan kita sama-sama berdoa kepada Allahu Jalla Jalaluh supaya Tuhan menyelamatkan kita dan akad bala petaka tu baik daripada kita cepat. Sekarang ni banyak. Banyak bala petaka coba Tuhan ni banyak. Tapi lah mana pun tak apa. Kita tawakal dengan Allah, ambil dengan asbab dengan cara sungguh-sungguh dan jaga diri kita, orang duk orang kata kita, keluarga kita, serta kita berdoa kepada saudara kita bi zahril ghaib. InsyaAllah kita akan diselamat oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada balapetaka yang kita ada ni. Dan jangan kita terlupalah sebarlah pengajian kita kepada kawan-kawan kita, orang yang berkenaan. Mari sama-sama kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mari kita bantu dengan tenaga kita, pengajian kita, harta benda kita supaya kita itu boleh bersama di dalam kejayaan dunia maupun di akhirat nanti. As'alullah Subhanahu Wa Taala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'azabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والكورونا يا رب العالمين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.